Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang wanita berusia 63 tahun maut dibunuh oleh dua anaknya berusia 22 dan 25 tahun yang didakwa mengalami masalah mental. Dalam kejadian 3 petang itu, Wan Yahwan Mat ditemui dengan kesan lebam, darah di muka dan bengkak di bahagian belakang kepala. Seorang saksi kejadian memaklumkan dia terdengar mangsa menjerit meminta tolong sebelum menghubungi polis bagi mendapatkan bantuan. Bagaimanapun, dua suspek berkenaan sudah ditahan polis dan kini sedang mendapatkan rawatan psikologi. Ikuti laporan selanjutnya. Polis menahan reman dua beradik selepas penemuan mayat ibu mereka di Pangsapuri Sri Penara 10 November lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Chong Kok Sing berkata, suspek ditahan selama 7 hari dan dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani rawatan psikiatri kerana dipercayai mengalami masalah mental. Sebelum ini, kedua beradik yang juga penuntut Universiti Awam itu dipercayai mengalami masalah mental ditemui bersama mayat ibunya di rumah mereka. Seorang lelaki ditahan polis dipercayai ada kaitan dengan kematian seorang bayi perempuan berusia lebih sebulan yang disahkan meninggal dunia apabila tiba di Hospital Melaka. Tangkapan dibuat bagi membantu kejadian apabila seorang bayi perempuan dibawa wanita berusia 25 tahun dipercayai ibunya ke Hospital Melaka selepas bayi itu tidak bergerak ketika disusukan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah berkata, lelaki berusia 27 tahun itu ditahan di sebuah rumah di Pangsapuri Kota Laksamana pada 4 petang. Suspek kini ditahan dan akan direman dan saringan awal air kencing suspek mendapati positif dadah. Suspek turut mempunyai rekod lampau membabitkan kes jenayah dan dadah. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang janda dan teman lelakinya antara 3 individu yang ditahan selepas dipercayai terbabit dalam kes cubaan membunuh seorang pekerja kilang perabot yang parah ditembak di Kampung Bukit Merah, Permatang Pauh, Georgetown, Pulau Pinang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Datuk Zakaria Ahmad berkata, wanita berusia 26 tahun itu ditahan bersama teman lelakinya yang berusia 35 tahun di Jawi, Nibong Tebal 2.30 pagi pada awal November. Pihaknya turut menahan seorang lagi lelaki yang juga rakan kepada pasangan kekasih terbabit di sebuah kondominium di Jalan Raja Uda, Isnin lalu. Dalam kejadian 8 Oktober lalu, mangsa yang juga pekerja kilang perabot parah apabila ditembak dengan 3 das tembakan. Kejadian dipercayai berlaku kerana mangsa mahu membuat laporan polis selepas suspek mengugut serta memukul rakan sekerjanya. Sindiket gores dan menang yang masih memperdaya mangsa di sekitar Lembah Kelang bertindak mengosongkan premis mereka selepas beberapa kali diserbu Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM termasuk di Taman Miharja dan Taman Tasik Permaisuri di Ibu Negara. Aktivis PPIM Muhammad Yusof Azmi berkata, serbuan dijalankan hasil laporan pengadu yang kerugian lebih RM200,000 selepas diperdaya sindiket ketika pulang dari sebuah pusat beli belah baru-baru ini. Pihaknya turut mendapatkan maklum balas wakil jualan yang memaklumkan untuk membayar balik wang kepada pengadu namun hanya separuh daripada jumlah keseluruhan. Serbuan seumpamanya akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membanteras kegiatan itu yang dianggap menipu orang ramai. Terdahulu, Harian Metro ada melaporkan pendedahan kegiatan sindiket gores dan menang yang menjadikan warga emas sebagai mangsa sehingga kerugian ratusan ribu ringgit. Daripada 5 kes dilaporkan sejak 12 Oktober lalu, PPIM sudah menyelesaikan satu daripadanya. Hasil serbuan dilakukan di beberapa premis hasil maklumat pengadu. Seramai 146 pelacur warga asing yang menawarkan perkhidmatan seks di 6 premis di sekitar ibu kota dicekup dalam operasi Ops Noda dan Ops Cantas pada awal
pagi Khamis lalu. Dalam operasi yang dijalankan oleh Pasukan Tindakan Khas Anti Maksiat Judi dan Gangsterism STAG, salah seorang daripada warga asing enggan mengikut arahan polis dengan cuba melarikan diri. Bagaimanapun, 146 warga asing dari Thailand, Vietnam, Laos, Korea, Filipina dan Indonesia itu bersama 9 lelaki warga tempatan yang bekerja di pusat hiburan dan rumah urut itu ditahan dan dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Dalam operasi itu, polis turut merampas wang tunai sejumlah RM8,939, kondom, minyak pelincir dan mahkota yang digunakan oleh 146 warga asing berkenaan. Semua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan dan Akta Imigresen. Susulan kes pembunuhan kejam membabitkan 4 mangsa di bengkel kenderaan di Jalan Pahang dekat Plaza Tol Tapah. 4 beranak suspek kes berkenaan disambung reman 7 hari lagi. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Nurul Nadia Abdul Razak di Mahkamah Magistrate Tapah selepas tempoh reman 7 hari kesemua suspek tamat. Suspek masing-masing berusia 57 tahun hingga 17 tahun direman bagi membantu siasatan kes kehilangan jurujual alat ganti kenderaan yang hilang pada 2014 dan disyaki dibunuh oleh keluarga berkenaan. Mereka dibawa ke mahkamah dengan kenderaan polis pada 8.15 pagi dan memasuki mahkamah kira-kira 8.50 pagi sebelum meninggalkan mahkamah 10 minit kemudian. Siasatan polis mendapati keluarga berkenaan dipercayai terbabit dalam 4 kes kehilangan individu yang disyaki menjadi mangsa bunuh dengan cara dipukul hingga mati sebelum mayat dibakar dan abu serta serpihan tulang dibuang ke dalam sungai berhampiran bengkel kenderaan berat suspek. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah untuk edisi 14 November 2015. Ikuti laman web Harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my serta platform laman sosial Harian Metro termasuk HM News Channel bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.